Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar yang dikasihi. Baiklah, hari ini saya akan menunjukkan tentang cara-cara untuk kita menulis penutup sesebuah karangan. Kita dah bincang tentang bagaimana untuk menulis pendahuluan dan juga bagaimana untuk mengolah isi. Jadi hari ini cikgu nak tekankan pula bagaimanakah cara ataupun teknik untuk kita menulis penutup bagi sesebuah karangan. Apakah itu yang dimaksud dengan sebuah penutup karangan? Pertama, penutup ini adalah memberikan gambaran kepada keseluruhan perbincangan. Kedua, ianya menunjukkan tentang sebuah rumusan mengenai perkara pokok atau utama dalam sebuah karangan kita. Kemudian, yang ketiga ialah kita memberikan satu cadangan dan harapan untuk masa akan datang. Inilah yang saya dapat tunjukkan bahawa penutup memainkan peranan yang sangat penting pada sesebuah karangan untuk memberikan suatu makna yang lebih mendalam apabila kita selesai saja membaca keseluruhan sebuah karangan tersebut. Baik, soalan masih sama, iaitu Malaysia merupakan sebuah negara yang berpotensi untuk lebih maju dalam sektor pelancongan. Sehubungan dengan itu, anda ingin menulis rencana untuk disiarkan oleh akhbar tempatan. Tajuk rencana tersebut ialah usaha-usaha kerajaan untuk memajukan sektor pelancongan negara. Baiklah, pelajar dah buat pendahuluan, dah buat 5 isi dan serta pengolahan yang baik, dan kita akan akhiri dengan penutup. Maknanya penutup berada di perenggan yang ke-7. Saya menitik beratkan pelajar supaya menulis 5 isi. 5 isi supaya karangan kita nampak lebih baik dan juga mampu menghasilkan sebuah karangan yang cemerlang. Selalu pelajar mulakan karangan ataupun penutup karangan dengan kesimpulannya. Tapi hari ini saya akan tunjukkan apakah teknik yang boleh digunakan supaya apabila kita menulis penutup, jumlah perkataan ataupun pemerengganan kita itu seimbang dengan isi dan juga pendahuluan. Bermakna kita tidak terlalu ringkas. Ada pelajar yang buat terlalu ringkas apabila dia mulakan dengan perkataan kesimpulannya. Jadi hari ini cikgu nak mulakan dengan memberikan penegasan. Apa dia penegasan? Pelajar-pelajar boleh mulakan dengan contoh ayat yang boleh digunakan. Okey, berdasarkan hujah-hujah yang telah dinyatakan, maka jelaslah bahawa. Okey, yang kedua, berdasarkan bukti-bukti di atas, maka jelaslah bahawa. Yang ketiga, akhir kalam. Yang keempat, tegasnya tidak dapat dinafikan lagi bahawa. Okey, sini cikgu tunjukkan contoh yang cikgu buat. Cikgu gunakan akhir kalam. Okey, usaha memajukan industri pelancongan bukanlah terletak di atas pundak pihak berkuasa semata-mata, kerana bertepuk sebelah tangan takkan berbunyi. Okey, ada peribahasa juga di sini. Perkataan pundak. Okey, pundak ini maknanya tanggungjawab. Okey, tanggungjawab. Jadi maknanya kita memberikan penegasan dahulu, bukan kita membuat kesimpulan lagi. Okey, dalam sidang video ini cikgu akan tunjukkan perkataan kesimpulan tu sebenarnya berada di akhir ayat. Akhir ayat dalam perenggan penutup. Okey, jelas? Kita pergi kepada bahagian berikutnya. Selepas penegasan. Selepas penegasan, kita mulakan dengan seruan. Maknanya kita memberi sesuatu seruan, cadangan. Okay, kita mulakan dengan perkataan. Boleh mulakan dengan semua pihak. Okay, pihak berwajib atau pihak yang berkepentingan. Okay, dalam ini cikgu tunjuk contoh semua pihak. Untuk isu ataupun berkenaan dengan pelancongan, sektor pelancongan, saya gunakan cadangan saya atau seruan. Saya menyuruh semua pihak hendaklah, okay, ada perkataan hendaklah, tampil dan menunjukkan iltizam yang tinggi untuk membantu kerajaan mempromosikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan yang hebat
Bak kata peribahasa, kalau tidak dipecahkan duyung, mana akan dapat sagunya. Okey. Ada juga peribahasa di sini yang saya selitkan untuk menunjukkan untuk menjadikan ayat ni lebih menarik. Okey, ada perkataan yang penting sekali adalah pelajar mesti ingat kita buat bincang tentang pelancongan. Maka setiap idea yang kita kemukakan, kita mestilah tidak lari ataupun mestilah menjurus kepada perkara pokok. Sebagaimana yang saya katakan tadi, ianya penutup inilah rumusan pada perkara pokok yang disampaikan dalam isi tadi. Okay, ini seruan. Okay, bergantung kepada soalan lah. Kalau soalan tu lebih kepada pelajar, mungkin semua pelajar hendaklah apa-apa. Dan sebagainya lah jika lihat kepada soalan yang kita nak buat. Tapi kalau soalan ni besar, macam isu pelancongan ini, kita boleh letakkan semua pihak. Okay, selepas seruan, pelajar boleh pula buat harapan. Okay, harapan ni, contoh perkataan harapan dengan usaha, semoga usaha diharapkan dengan. Maknanya, pelajar mengharapkan selepas kita buat pembincangan tentang pengolahan isi dan sebagainya, kita bagi beberapa idea kita dah bagus, kita di bahagian penutup ini juga kita ada satu harapan kita. Okay, contoh yang saya buat, semoga usaha yang giat daripada semua pihak, industri pelancongan negara kita yang tercinta ini boleh berkembang setanding dengan destinasi pelancongan di negara luar seperti Pulau Bali, Disneyland dan juga Hawaii. Ini contoh. Okay, contoh. Boleh masukkan juga contoh, tak ada masalah. Okay, kita gunakan perkataan semoga usaha. Okay, semoga usaha. Dan pelajar lihat saya masih lagi kekalkan pelancongan. Maksudnya saya tak kita ataupun tidak boleh keluar daripada skop perbincangan kita. Okay, ini harapan ni menunjukkan apakah yang kita nak lah. Okay, daripada usaha kerajaan tadi, apa yang akan kita harapkan satu masa akan datang. Ini adalah harapan kita. Yang terakhir barulah kita buat kesimpulan. Ini yang saya katakan tadi. Kita akhiri dengan kesimpulan. Okay, boleh gunakan perkataan intiharnya, kesimpulannya, secara tuntasnya, sebagai penutup wacana, sebagai pengakhir bicara dan sebagainya yang pelajar-pelajar tahu. Okay, saya ambil yang mudah iaitu konklusinya. Konklusinya, biarlah pepohon terus bergoyang, biarlah mentari terus bersinar dan biarlah industri pelancongan negara kita terus meniti dari bibir ke bibir masyarakat di seantero dunia demi menjana pendapatan yang lebih lumayan untuk kemaslahatan bersama. Okey, apa maksud kemaslahatan? Kebaikan lah, faedah bersama. Maknanya apabila kita dah negara kita semakin maju, negara kita hebat dalam sektor pelancongan, akhirnya yang memberi manfaat adalah dia akan balik kepada rakyat sendiri sebenarnya. Jadi itulah yang saya katakan, biarlah pepohon terus bergoyang ini maknanya menggunakan bahasa-bahasa yang indah. Okay, ini adalah kesimpulan. Okay. Jadi kalau pelajar-pelajar mulakan dengan kesimpulannya terus pada awal tadi, mungkin kesimpulan penutup pelajar akan jadi lebih pendek. Okay. Itu yang jadi karangan kita tak seimbang. Jadi saya nak menunjukkan bagaimana cara kita nak seimbangkan. Okay. Dari segi jumlah perkataan, dari segi pemerangkanan pun hampir sama dengan isi. Okay. Ini contoh lengkap lah, penutup lengkap kita. Okay, saya baca sekali lagi ya. Akhir kalam, usaha memajukan industri pelancongan bukanlah terletak di atas pundak pihak berkuasa semata-mata kerana bertepuk sebelah tangan tak akan berbunyi. Semua pihak hendaklah tampil dan menunjukkan iltizam yang tinggi untuk membantu kerajaan mempromosikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan yang hebat. Bak kata peribahasa, kalau tidak dipecahkan duyung, manakan dapat sagunya. Semoga usaha yang giat daripada semua pihak, industri pelancongan negara kita yang tercinta ini boleh berkembang setanding dengan destinasi pelancongan di luar negara
seperti Pulau Bali, Disneyland dan juga Hawaii. Konklusinya, biarlah pepohon terus bergoyang, biarlah mentari terus bersinar, dan biarlah industri pelancongan negara kita terus meniti dari bibir ke bibir masyarakat di seantero dunia demi menjana pendapatan yang lebih lumayan untuk kemaslahatan bersama. Okay. Ini contoh dikatakan penutup sebuah karangan. Kalau pelajar mulakan dengan konklusinya, maka dia akan jadi pendek lah. Okay. Ini bezanya. Kalau pelajar-pelajar buat konklusinya dekat sini, lepas tu terus tak tahu nak buat apa-apa dah. Sampai dekat bersama saja. Jadi itu yang bila kita buat kesimpulannya dulu tu agak-agak berisiko. Tapi walau bagaimanapun, ini adalah contoh teknik yang boleh pelajar-pelajar gunakan. Tidak mestinya digunakan 100%. Jadi ambil mana yang boleh diguna pakai dan aplikasikan dalam penulisan anda semua. Okay. Yang terakhir daripada saya, kita kena ingatlah ada 4 perkara yang boleh kita gunakan untuk kita menulis penutup karangan kita. Okay. Yang pertama, penegasan. Kedua, seruan. Ketiga, harapan. Dan keempat, barulah kita mulakan dengan kesimpulan. Okay. Di sini saya tunjukkanlah secara ringkas apa yang dah dibincangkan tadi. Dalam penegasan ini, pelajar-pelajar boleh mulakan dengan perkataan apa ataupun frasa apa. Begitu juga dengan seruan, harapan dan juga kesimpulan. Akhir kata daripada saya, selamat belajar dan juga selamat mengulang kaji pelajaran. Jika anda mampu untuk melakukan sesuatu yang baik, terutama sekali pada musim PKP ini, semoga usaha ini akan mendapat faedah dan juga memberikan kebaikan yang begitu besar kepada pelajar sekalian, terutama yang akan menduduki peperiksaan SPM tahun ini dan yang akan dilanjutkan ataupun diubah, dianjakkan kepada tahun hadapan. Okay, saya berdoa agar kita semua diberikan kekuatan untuk menjalani hari-hari yang mendatang dalam musim COVID-19 ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Sekian, terima kasih.